Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya saya diberi peluang untuk program satu hari satu tadabbur. Jadi saya telah diamanahkan juzuk 22. Juzuk 22 yang mana dalam juzuk 22 ini mengandungi 4 surah iaitu surah Saba, surah Al-Ahzab, surah Fatih dan surah Yasin. Jadi untuk tadabbur pagi ini saya telah memilih satu ayat daripada surah Al-Ahzab iaitu ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayri nazirin inah walakin iza du'itum fadkhulu fa iza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis inna zalikum kana yu'zin nabiyya wa yastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum atharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'zu rasulallah wa la tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana indallahi azima. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak, yakni waktu makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memanjangkan percakapan. Sesungguhnya itu mengganggu Nabi sehingga dia, yakni Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, yakni isteri-isteri Nabi, maka mintalah daripada belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh pula menikahi isteri-isterinya selama-lamanya setelahnya Nabi wafat. Demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Sebenarnya surah ini menceritakan, saya menjadikan tajuk ini sebagai berbudi pekerti mulia dan beradab sopan. Jadi Al-Quran banyak membimbing umatnya, manusia khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa mempunyai budi pekerti yang mulia dan bertata susila yang baik serta hidup dalam keadaan beradab sopan. Ya. Jadi saya memang memilih ayat ini, ayat 53 ini kerana ada kemungkinan sebahagian kita yang belum pernah mendengar tentang peristiwa ini. Ya. Jadi sahabat Nabi sebenarnya dalam kehidupan masyarakat jahiliyah sebelum kedatangan Islam,
Ya, dan sebelum turunnya ayat ini, sahabat-sahabat ni memang ingin bebas keluar masuk di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila turunnya ayat ini, maka telah menyekat kebebasan tersebut, yakni mereka boleh masuk dengan izin. Contohnya ya, apabila diundang ke majlis jamuan ya. Jadi ayat ini sebenarnya diturunkan berkaitan dengan peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini berkahwin ya, kenduri berkahwin dengan Zainab bin Jahsh. Ya. Jadi apabila begini, jadi Nabi menjemput pada masa Nabi berkahwin dengan Zainab ini, Nabi telah menjemput ramai tetamu berbanding dengan jamuan-jamuan walimah-walimah yang lain. Sudah tentulah kita boleh jangkakan ya, sebabnya Zainab ni mempunyai keistimewaan perkahwinan dengan Rasulullah, sebab sebelumnya beliau telah berkahwin dengan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sengaja Nabi mengundang lebih jemputannya supaya dapat menjawab persoalan yang hangat dalam masyarakat pada masa itu ya. Jadi Allah menerangkan apabila kamu diundang ke jamuan, ke majlis, datanglah. Mana waktu-waktu yang tidak diundang atau tak ada urusan apa-apa, tak boleh datang. Ataupun maksudnya datang mesti dengan ada izin. Kalau tak ada izin, tak boleh datang rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayat ini khusus pada Rasulullah, sababun nuzulnya, tetapi kaedah Al-Quran ini dia khusus fis sabab, umum fil lafaz. Mana ayat ini ditujukan kepada seluruh umat Islam yang membaca ayat ini. Jadi maknanya kalau kita nak pergi rumah orang pun mestilah dengan izin. Kalau tuan rumah tak mengizinkan, kita juga tak boleh datang dan tidak boleh masuk ke dalam rumah tersebut. Dan dari segi adabnya juga, apabila diundang pukul 11, tak boleh datang pukul 10. Ini juga diterangkan dalam ayat ini. Tidak boleh datang awal ya, sebabnya kemungkinan ya ada beberapa sebab kenapa kita tidak boleh datang awal dalam majlis undangan tersebut. Pertamanya, mungkin pada ketika itu tuan rumah dalam keadaan pakaian yang tidak berapa sempurna, tak kemas. Maklumlah kalau kita masak kan. Kalau kita memasak, memanglah pakaian masak tak sama dengan pakaian yang kita nak menyambut tetamu datang. Yang keduanya, kesibukan menyiapkan makanan-makanan yang nak dihidangkan pada tetamu. Yang ketiganya, apabila tetamu datang, macam yang dalam kisah Rasulullah ni, apabila tetamu datang, jadi Nabi terpaksa meninggalkan kerja dia untuk melayan tetamu, sebab melayan tetamu juga adalah satu tuntutan agama. Jadi kalau begitu keadaannya, ia telah menyusahkan. Oleh kerana itulah dalam ayat ini menerangkan tidak boleh datang awal daripada masa jemputan. Tapi berbanding dengan hari ini semuanya tempahan ya. Jadi datang pun duduk bawah kemah, tak duduk dalam rumah ya. Tapi kalau dulu kalau saya ingat zaman kita kanak-kanak lagi pun, memang jemputan kenduri ni memang dalam rumah. Siap berhidang dalam dulang, dah habis satu dulang tambah. Jadi, melalui perubahan masa dan pembangunan pesat di negara kita, kebanyakan kenduri sudah diadakan di dewan-dewan dan di bawah-bawah kemah. Jadi, mungkinlah isu ni agak kurang, tetapi bagaimanapun dari segi adab kita kena jaga. Kemungkinan kalau jemputan pukul 11, kita tahu pukul 10. Hidangan belum siap lagi. Jadi datanglah pada masa yang telah ditentukan dalam kad jemputan. Itu adabnya. Seterusnya, jika dijemput ke jamuan, datang dan masuk ke rumah. Sekarang ni masuk ke kemah lah. Apabila dijemput, baru makan dan selesai. Ini yang banyak sekarang ni. Kalau ikutkan yang dalam ayat ini, apabila selesai, segera beredar meninggalkan tempat jamuan.
Mana tak boleh duduk lama-lama berborak-borak. Sebab ayat ini menyebutkan apabila majlis perkahwinan Nabi dengan Zainab al-Jahsy ni, sahabat-sahabat ni dalam keterangan ni sampai ke malam. Ada lagi yang tunggu sampai ke malam. Jadi Nabi dah tak boleh, maksudnya dah tak boleh nak menunggulah. Jadi sebab itulah di ayat ini menurunkan supaya melarang duduk lama-lama sambil berbual-bual. Jadi kalau sekarang ni jemputan ramai, biasanya pengacara akan umumkan sesiapa yang dah selesai, beri laluan kepada tetamu-tetamu yang lain. Supaya orang lain ni pusing sana pusing sini cari tempat. Yang dah duduk setengah jam tu duduk lagi makan. Ya. Patutnya dia dah kena beredar mencari lokasi yang lain lah, maksudnya tidak berada di tempat hidangan disediakan itu. Baik, kenapa tidak boleh berlama-lama di rumah Nabi SAW ataupun rumah orang lain, maksudnya dalam konteks kita hari ini di rumah orang yang mengadakan jamuan. Pertama sekali terhalang ya. Kalau yang Rasulullah ni mengganggu dan menyakiti Rasulullah SAW. Dia nak masuk bilik pengantin pun terhalang. Terhalang dari menunaikan satu hajat, ada keperluan dia telah mengganggu, terganggu. Menyulitkan ahli rumah. Ahli rumah jadi terhalanglah pergerakan tu sebab nak melayan tetamu-tetamu yang tak pulang-pulang lagi. Haram menunggu lama di majlis jamuan jika ia mengganggu tuan rumah. Jika mengganggu tuan rumah, hukumnya jatuh haram. Tapi kalau tak mengganggu, tidaklah. Yang saya fahamlah ya. Kalau tidak mengganggu, tidaklah jatuh haram. Tapi kalau mengganggu, malaikat ya, tuan rumah minta kita tunggu. Tunggulah dulu, katalah sahabat baik kan. Nak tunggu ada cerita ke. Itulah, itu maknanya dengan izin. Kemudian dalam ayat ini juga wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni dia macam rasa rapat dengan Rasulullah. Jadi rasa rumah Rasulullah ni macam rumah dia bebas keluar masuk. Jadi apabila Nabi masuk, dia ikut masuk. Ada keperluan. Jadi apabila ada sahabat masuk, Nabi terus tarik tabir. Jadi lelaki dan daripada sinilah lelaki dan wanita ajnabi ni bercakap di balik tabir atau menutup aurat. Dia kata sama ada di sebalik tabir atau menutup aurat. Saya pun terkenanglah zaman awal gerakan Islam dahulu pada tahun hujung 70-an dan awal 80-an. Kita ahli-ahli jamaah ini memang bercakap di balik tabir. Memang saya sempat semua tu. Jadi maksudnya pada peringkat awal itu memang ahli-ahli dalam penggerak-penggerak jamaah ni cukup menjaga adab-adab pergaulan, perbualan, interaksi antara sahabat-sahabat lain jantina. Memang kita cukup jagalah pada masa itu. Kalau ada majlis balik tabir, tanya apa-apa balik tabir, ulu apa-apa balik tabir. Jadi sekarang zaman dah berubah agaknya. Jadi yang tu memang sangat longgar. Cuma saya agak khawatir longgar tu satu hal. Sepatutnya memang di balik tabir. Kita dah tak balik tabir dah. Tetapi dengan syarat apabila kita nak bercakap ni kita menutup aurat. Maksudnya dalam kita berinteraksi dengan rakan-rakan yang lain jantina ini atau lelaki ajnabi atau perempuan ajnabi hendaklah menutup aurat. Cumanya sejauh mana kita dapat mengawal sebab Allah menyebut zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Maknanya yang demikian itu sebenarnya adalah lebih suci bagi hati-hati kamu dan hati-hati mereka. Sebab dengan menjaga pandangan, maksudnya kalau balik tabir itu lebih terpelihara
hati, syahwat, keinginan, di antara lain jantina. Jadi hal ini ya, walaupun sekarang ni tak balik tabir ya, saya mengingatkan diri saya dan terutamanya anak-anak dalam jamaah yang terlibat dengan gerakan ya. Jagalah pergaulan kerana sebagai seorang penggerak Islam, kita kena lebih tinggi daripada orang-orang yang lain dari segi penghayatan nilai-nilai agama. Apatah lagi yang berkaitan dengan adab sopan, tata susila, budi pekerti dan akhlak-akhlak mulia yang dianjurkan oleh agama. Kalau dapat dielakkan pertemuan-pertemuan bertentang mata, usahakanlah dielakkan. Ya. Jadi sebaik-baiknya bekerja dalam jamaah kerana Allah dan mematuhi syariat yang dianjurkan oleh Islam. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan perjuangan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan tadi, kenapa tujuan lelaki dan wanita Nabi dia bercakap di balik tabir ini? Tujuannya ialah supaya lebih membersihkan hati kamu dan hati mereka. Dan dalam di sini juga ya, Allah menyebutkan bahawa sahabat ni tidak patuh. Ya. Sahabat tidak patut menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang sahabat buat tu menyakiti Rasulullah apabila makan, duduk lama-lama, berbual-bual sehingga terhalang urusan-urusan yang nak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dikategorikan menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi contoh menyakiti hati ni ialah duduk lama dalam rumah Nabi, berbual-bual lama. Ya. Jadi kita ni sebagai umat Islam hendaklah sentiasa memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebagai seorang Muslim yang dalam kehidupan yang serba mencabar ini ya, terutamanya pergaulan ya. Jadi ini menghendaki kekuatan iman yang sangat kuat sesungguhnya. Terutamanya yang kena kuat dan jaga ni memang orang lelaki lah. Ya. Orang lelaki kalau dia tak nak, kalau dia suka kepada seseorang, kemudian dia yang menentukan syarat-syarat tu, saya yakin wanita yang menyukainya akan patuh. Saya yakin akan patuh kepada kehendak-kehendak lelaki yang disukai untuk dijadikan calon suaminya tadi. Jadi pada saya wanita ini memanglah penggoda, tetapi lelaki kena tegas dalam perkara-perkara syariat ini supaya berlaku kepatuhan ya kepada arahan-arahan dan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, pandangan mata juga adalah salah satu dari anak-anak panah iblis. Ya. Sebab itulah Al-Quran ini menyebutkan ya, Zalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna. Ya, yang demikian itu lebih membersihkan hati kamu dan mereka. Sebab pandangan ini merupakan anak panah daripada panah syaitan. Panah syaitan tu macam mana kita menunjukkan bisalah pandangan tu sekali pandang. Kalau betul kena matanya tu, teruslah boleh menyebabkan mudah gelana orang melihat dan sebagainya. Boleh beri kesan lah ya, kepada kurang bersihnya hati. Ya. Jadi insyaAllah kita sama-sama lah ya, berusaha membersihkan. Ini bukan untuk orang yang belum kahwin je ya. Yang dah kahwin pun, suami-suami orang, isteri-isteri orang pun kena juga jaga pandangan ini. Itu yang timbul isu. Kahwin satu, lepas tu berkenan dengan lelaki lain lagi atau berkenan dengan perempuan lain lagi.
suami dengan isteri orang dengan suami orang. Banyak berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Sebabnya tidak menjaga tata cara pergaulan yang disyarakkan oleh agama. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, adik-adik, anak-anak yang dikasihi Allah, marilah kita sama-sama kembali kepada mengamalkan pergaulan mengikut tata cara Islam ini. Mudah-mudahan keluarga kita, generasi kita akan lebih selamat kerana sentiasa dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, dan di akhir ayat ini, akhir ayat ini satu ayat je tapi ayat ni panjang ya. Di akhir ayat ini Allah menyebut wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Umat Islam ni lelaki dan perempuan, umat Islam lelaki dilarang atau haram mengahwini isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada isteri Rasulullah itu diceraikan ataupun Rasulullah wafat. Maknanya diceraikan ketika hidup atau Rasulullah wafat. Ini hukum. Selama-lamanya abada. Abada ni selama-lama. Sebab apa? Kerana perintah ini menambahkan kemuliaan, kehormatan dan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita lihat isteri-isteri Rasulullah, misalnya Aisyah yang usia yang sangat muda, Rasulullah dah wafat, sedangkan beliau hidup dalam sampai pada zaman Sayyidina Ali sempat lagi kan. Jadi tapi tidak berkahwin kerana Allah mengharamkan. Kenapa turun ayat ini? Kerana ada sahabat-sahabat bercita-cita untuk berkahwin dengan isteri Rasulullah. Ada yang menyebut nak kahwin dengan isteri Rasulullah apabila Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah sedih mendengar perkara ini. Dengan ini Allah turunkan ayat ini wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Jadi apabila Allah dah turun ayat ini, mandatori dah semua orang lain tak boleh kahwin dengan isteri-isteri atau wanita-wanita yang pernah dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dicerai hidup atau dicerai mati. Dan akhir sekali, inna zalikum kana indallahi azima. Yang demikian itu di sisi Allah besar dosanya. Apa yang menyebabkan apa yang besar dosanya di sisi Allah ini? Allah mengakhiri ayat ini dengan yang demikian itu di sisi Allah besar dosanya. Jadi besar dosanya ini iaitu perbuatan menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang menyakiti hati Rasulullah ini duduk lama-lama dalam rumah Rasulullah. Ya, masa perkahwinan Zainab tu sampai diceritakan Nabi dah berdiri, sahabat tak berdiri lagi. Nabi berdiri lama baru bangun sahabat. Dah sahabat berdiri, ada lagi 3 orang tak bangun-bangun. Sebab diceritakan tu sampai ke malam lah. Menunjukkan bahawa sebab itulah turunnya ayat yang berkaitan dengan peristiwa ini. Yang memberi hukum kepada kita. Jadi daripada apabila turun ayat macam ni, kita pun dapatlah pengajaran hukum-hukum yang berkaitan dengan adab pergaulan, kenduri kahwin, walimah macam mana adab datangnya, perlu duduk lama ke tak duduk lama. Itu semua dah ada hukum berdasarkan peristiwa yang berlaku ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, yang tadinya yang besar dosanya di sisi Allah ini ialah pertama menyakiti Rasulullah. Yang kedua mengahwini isterinya selepas baginda wafat. Ya. Jadi itulah di antara apa yang dapat kita faham daripada ayat 53 surah Al-Ahzab ini, yang mana membawa isi utamanya ialah berbudi pekerti mulia dan beradab sopan dengan Rasulullah. Tapi daripada peristiwa yang berlaku pada Rasulullah ini, umum fil lafaz, maknanya itulah yang sepatutnya kita amalkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam masa yang terbatas ini
akan memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan ada baiknya. Kalau sebelumnya kita mungkin tak berapa jelas, jadi ada baiknya apa yang disentuh pada pagi ini, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Sebelum saya akhiri, saya nak sebut sikit saja. Kita hari-hari sembahyang witir ya dalam bulan Ramadan ni. Tak bulan Ramadan pun kita sembahyang witir ya. Tapi yang kita selalu baca apabila habis witir ini, kita terus baca ya Latif ya Kafi. Sebenarnya ada lagi yang sepatutnya zikir yang kita baca yang afdal dibaca 3 kali, iaitu Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Barulah kita baca ya Latif ya Kafi sehinggalah akhirnya membaca doa. Jadi mudah-mudahan saya rumuskan ya dalam surah Al-Ahzab ayat 53 ini, apa yang nak disampaikan dalam ayat ini ya, pertama, boleh memasuki rumah online dengan izin. Yang kedua, datang ke jamuan apabila menerima undangan. Kalau tak terima undangan, tak boleh dah datang. Yang ketiga, segera bersurai selepas makan. Yang keempat, menunggu lama sambil berbual-bual mengganggu tuan rumah. Yang kelima, sahabat-sahabat diperintah meminta sesuatu dari isteri Nabi di sebalik tabir. Yang keenam, umat Islam dilarang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuh, tidak dibenarkan lelaki Muslim tidak dibenarkan berkahwin dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada dengan sebab perceraian atau dengan sebab wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana kita maklumi, Wadah telah pun melancarkan tabung pengembangan Anjung Rahmat. Tujuan tabung ini adalah untuk membeli tanah di bersebelahan dengan kompleks Anjung Rahmat yang ada sekarang di Sungai Merak, iaitu 1.9 ekar, menghampiri 2 ekar tanah yang sangat strategik di sebelah kompleks yang ada. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT kerana diberi ruang ya untuk mengembangkan pejabat kita. Tanah seluas itu diharap dapat dimanfaatkan nantinya untuk menyediakan infrastruktur gerakan, mudah-mudahan bagi melaksanakan program-program, menjalankan kegiatan-kegiatan dengan cara yang lebih berkesan untuk umat dan masyarakat seluruhnya. Dan yang mana kita mendambakan, mengimpikan
sebuah kompleks yang lengkap dengan pusat pentadbiran, pusat persidangan, asrama dan juga bangunan-bangunan yang untuk memperhebatkan aktiviti dakwah supaya akhirnya kompleks Anjur Rahmat ini menjadi bangunan ikonik